Biasa kemuliaan murid Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran daripada kitab Syawahidul Anwar dan kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtajtu bi darbillah quluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandaqin wa la sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'is syurur tatarwasna billah min aduwina wa aduwillah min saki arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi alf la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim azimatuhu la tanshaqu bimi'ati alfi alf la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim san'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi alf la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nadarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiqhum min ar-rijli ila ar-ra's la fi sahlin yajda' wa la fi jabalin yatla' bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah. Yang bersyukur tuan-tuan pengurusi Masjid Tamansi Medan yang hormati tuan-tuan pengurusi Masjid Warisan Entiti Masjid yang kesini tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung pembacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin wa Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatah
Jawi, dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain Abu. Tuan-tuan boleh beli di Shopee, ya. Kesuran 68 yang lepas kita dah baca berkaitan dengan peringkat ta'aluk sifat kudrat. Saya ulang secara ringkas, iaitu Allah Ta'ala peringkat pertama, boleh Allah Ta'ala jadikan makhluk. Ketika makhluk belum ada, hanya Allah Ta'ala sahaja yang ada, maka ketika itu boleh Allah Ta'ala jadikan makhluk, dan boleh Allah Ta'ala tidak jadikan makhluk. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan makhluk. Setelah makhluk ada dalam genggaman Allah. Yang ketiga, dalam genggaman Allah, boleh Allah Ta'ala kekalkan terus makhluk, atau Allah tiadakan, matikan. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala matikan makhluk. Masalah yang pertama, suruh ikonik, boleh Allah Ta'ala jadikan makhluk, atau boleh Allah Ta'ala tidak jadikan makhluk. Yang kedua, dalam qabdah, dalam genggaman, boleh terus Allah Ta'ala tak jadikan makhluk. Ketika itu makhluk belum ada, atau Allah Ta'ala jadikan. Yang ketiga, Allah jadikan makhluk. Setelah jadi makhluk, yang keempat, dalam genggaman Allah Ta'ala, sama ada nak terus wujudkan makhluk tak mati-mati, atau Allah matikan makhluk. Yang kelima, Allah Ta'ala matikan makhluk atau tiadakan makhluk. Seterusnya, setelah makhluk itu mati, dalam genggaman lagi, boleh Allah Ta'ala terus matikan, tak hidup-hidupkan lagi, dan boleh Allah Ta'ala bangkitkan semula. Jadi sekarang ni kita pada peringkat yang keberapa? Peringkat yang keempat. Kita sudah dijadikan oleh Allah peringkat ketiga. Sekarang ni dalam genggaman Allah, boleh Allah Ta'ala matikan kita, dan boleh Allah Ta'ala kekalkan kita hidup, tak mati-mati. Saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, maka itu sudah masuk peringkat yang kelima, iaitu Allah Ta'ala sudah tiadakan mereka, matikan mereka. Baik, yang keenam, Allah Ta'ala boleh terus kekalkan, mati, tak hidup-hidup, tak bangkitkan, atau dihidupkan dalam genggaman Allah. Dan yang ketujuh, Allah Ta'ala bangkitkan semula orang yang telah Allah Ta'ala matikan. Dan tambahan yang ke-8, setelah Allah Ta'ala bangkitkan di akhirat nanti, itu dalam genggaman Allah, boleh Allah Ta'ala terus adakan makhluk itu. Maksudnya tak mati-mati, yang masuk syurga kekal dalam syurga, yang masuk neraka kekal dalam neraka, atau yang Islam yang berdosa disiksa sebanyak mana dosanya dan akhirnya akan masuk syurga juga. Makna pendek kata, tak mati, dan boleh juga Allah Ta'ala matikan. Ustaz, bukan ke dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya, yang masuk neraka, yang masuk syurga. Dari segi syariat, zahir syariat, Allah Ta'ala janji ahli syurga kekal, ahli neraka kekal. Dari segi tauhid, dari segi hakikat tauhid, kejadian sebenar, boleh Allah Ta'ala matikan semua makhluk semula, matikan semua sekali, tak ada siapa yang boleh persoalkan. Dari segi tauhid, Allah Ta'ala boleh terus kekalkan, atau Allah Ta'ala matikan. Dari segi syariat, zahir syariat, Allah Ta'ala janji ahli syurga kekal, ahli neraka kekal. Tapi kita nak pegang yang mana? Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, Syairah Maturidiyah, pegang dua-dua. Dalam hati kita wajib percaya Allah Ta'ala ada sifat kudrat. Salah satu peringkat kudrat Allah Ta'ala yang ke-8 iaitu qabdah. Boleh Allah Ta'ala nak kekalkan ahli syurga,
dan ahli neraka, dan boleh Allah Ta'ala nak musnahkan, binasakan, matikan semua makhluk. Itu hakikat tauhid kita pegang dalam hati, tanam, pasak dalam hati. Zahir syariat janji Allah, Allah Ta'ala kekalkan ahli syurga, Allah Ta'ala janji kekalkan ahli syurga, kekalkan ahli neraka pun kita wajib pegang juga. Peninglah Ustaz, tak payah pening-pening pada zahir dan pada hakikat. Itu dua perkara. Contoh lain, Allah Ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan, dari segi hakikat. Dari segi zahir, pandangan mata kasar, siapa yang mematikan? Malaikat maut ataupun Israel. Jadi pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah malaikat maut yang cabut nyawa makhluk. Hakikat yang sebenar, Allah yang mencabut nyawa makhluk. Contoh lain, pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah kita ada pilihan, manusia ada pilihan nak buat baik atau nak buat jahat, nak beriman atau nak kufur. Pada zahir makhluk ada kekuatan untuk melakukan kebaikan atau melakukan kejahatan, dan ada kekuatan untuk melakukan keimanan atau melakukan kekufuran. Pada zahir pandangan mata kasar. Pada hakikat sebenar, Allah Ta'ala yang tentukan satu orang tu nak buat baik atau nak buat jahat, dan Allah Ta'ala juga yang tentukan satu orang nak beriman atau nak kufur. Dan Allah Ta'ala juga pada hakikatnya yang menggerakkan satu orang buat baik dan satu orang yang buat jahat. Dan Allah Ta'ala juga yang menggerakkan orang itu melakukan keimanan, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keimanan. Dan Allah Ta'ala juga yang menggerakkan satu orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran. Zahir kan. Bagi saya tak faham Ustaz, inilah enjin kereta. Kalau contoh guru saya ajar kemarin yang mudah, enjin kereta, tengok kereta. Siapa tak ada kereta sini angkat tangan? Bohong tak ada kereta, mesti ada kereta. Paling tidak pun kita sorong lah. Baik. Jadi kereta, contoh macam kereta saya je lah, Viva, senang kan? Baik. Jadi kereta, tak kira lah kereta apa, ada enjin dan ada tayar. Saya nak tanya, yang gerakkan kereta tayar ke enjin? Apa ni soalan ni Ustaz? Yelah nak faham lah. Kalau kat sekolah boleh lah Ustaz. Masjid jangan buat macam sekolah. Ini contoh tuan-tuan dah biasa kat sekolah kan. Tanya. Tuan-tuan pun tak perlu jawab. Saya tanya, saya jawab nanti. Kalau ada yang jawab bagus juga. Orang cakap sekolah betul. Lagi apa nama ni, orang kata dua hala. Ya tak? Bukan satu hala je. Baik. Jadi yang gerakkan kereta ni tayar ke enjin? Jawapannya dua-dua. Tayar pun dia, enjin pun dia. Habis Ustaz, soal tadi suruh bagi pilihan. Yelah, cuba bayangkan tak ada tayar, enjin ada hidup. Enjin V6 contohnya kan. Hidup enjin cantik, baru beli contohnya kan. Tayar tak ada, cuma nak jalan. Tolak pun tak boleh, berat. Tak boleh. Ataupun ada tayar mahal punya. Rupanya tayar mahal dengan tayar murah bezalah dia punya pemanduan dia. Kalau tak beza tak ada nak beli tayar mahal. Baru rasa kalau beli tayar murah tu gegor macam kereta. Cuba-cubalah beli tayar mahal, tapi belinya macam mana? Kalau orang yang tak mampu macam saya ni, bulan pertama beli tayar sebelah kanan depan satu. Kan bulan seterusnya tayar belah kiri pula. Yang dia kata bagus tu kan dua-dua. Ya memang bagus, tapi poket saya tak bagus. Jadi satu-satu yang beri cadangan sini pun mekanik juga, mekanik tempat lain. Kan bulan yang ketiga tayar sebelah
belakang pula satu. Sekarang dah 3 tayar tukar. 3 tayar tukar pun dah rasa lain, tak gekor dah. Itu lain betul lah rasa. Itu baru dan knock, belum tayar lagi mahal kan, Michelin juga je kan. Tak rasa macam mana kan. Baru 3 tayar, belum 4 tayar tu. Nanti bulan seterusnya baru tayar keempat. Baik. Jadi tayar tak ada, ataupun tayar ada mahal Michelin, enjin tak hidup. Start kalau kata mekanik yang lain pula tu, dia ceritanya macam mana. Ada imam masjid Kampung Pokok Baru, saya selalu pergi masjid Kampung Pokok Baru tu hari Ahad, naik motor pasal nak jam. Jadi dia risau, dia hadiahkan kereta. Ya Allah, hadiah paling besar dalam hidup saya. Kereta dia hadiahkan, bukan kereta mainan, tapi kereta bukan kereta baru lah, suara lama lah kan. Kira kereta dah bobrok jugalah, tapi kereta lah boleh hidup lah. Cumanya baru-baru ni tak hidup kan. Itu dah lama, memang banyak nak kena. Mekanik cakap ini kurang-kurang Ustaz, 2,000 kena ada Ustaz. Sedap. RM2,000. Dia berita baik dengan berita buruk dulu dah dapat tu. Berita baiknya dapat hadiah kereta, berita buruknya nak servis, nak dia punya maintenance kereta tu. Ya Allah, kan. Baik. Jadi tak hidup. Ada mekanik buat Jawa daripada Indonesia tu kat Kampung Pokok, dia kata, Ustaz, macam mana, apa masalah Ustaz? Saya start sekali hidup, lepas tu dah tak hidup dah. Itu sama ada kepala bateri punya pemegang tu ataupun alternator. Habis macam nak check, macam mana nak check? Ustaz bawa saya rumah Ustaz lah, nanti saya check. Yelah, yang pandai lah kan. Mana nak cerita, enjin tak hidup, tayar mahal sekalipun tak boleh jalan juga. Tolak boleh lah, tolak. Berapa jauh ni boleh tolak kan. Jadi dua-dua kena ada. Cumanya dari segi kaitan dengan tauhid ni tadi, pada zahir pandangan mata kasar, luaran, kita tengok luaran kereta tu, yang gerakkan kereta tayar lah. Tayar lah yang gerakkan kereta. Tapi bila kita buka boot kereta depan tu, yang gerakkan, yang sebenar-benar, yang gerakkan tayar, yang gerakkan kereta, keseluruhan kereta tu, enjin tadi. Enjin gerakkan tayar, maknanya dengan badan-badan kereta sekali lah bergerak. Pada zahir pandangan mata kasar, luaran, nampak tayar yang gerakkan kereta. Tapi kejadian yang sebenarnya, benar-benar hakikat yang sebenarnya, gerakkan kereta itu tayar itulah. Tayar, enjin itulah tadi. Sasun pula enjin. Jadi seolah-olah begitulah. Harap-harap dah boleh faham lah. Ini ulang kaji itu tuan-tuan. Tuan-tuan dah belajar kembali kamu semua ulang kaji. Jadi ibaratnya begitu. Pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah kita yang pilih sendiri, kita yang bergerak sendiri. Hakikatnya Allah Ta'ala yang tentukan pilihan hati kita, dan Allah Ta'ala yang gerakkan kita. Itu fahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Bagus kita bandingkan dengan fahaman yang sesat. Salah satunya fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah ini mengatakan bahawasanya yang baik memang kita yang buat, memang kita yang pilih. Yang baik Allah yang jadikan. Yang baik itu Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan, dan Allah yang tentukan satu orang tu nak buat baik, nak beriman. Tapi kalau satu orang tak nak beriman, satu orang syirikkan Allah, dan satu orang buat dosa, itu orang tu sendiri yang nak, bukan Allah. Kalau kita tak mendalami, tak memperkukuhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, tuan-tuan, kita boleh terpengaruh. Boleh terpengaruh. Pasal apa? Dia kata Allah kan maha suci. Kita selalu sebut subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Takkanlah Allah Ta'ala menghendaki, mentakdirkan satu orang tu kufur, satu orang tu nak buat dosa.
Dan takkanlah Allah Ta'ala yang gerakkan satu orang itu melakukan kekufuran, dan takkanlah Allah Ta'ala yang gerakkan satu orang itu berbuat dosa. Kan Allah Ta'ala Maha Suci. Jadi jawapan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala kalaulah ada perkara dalam dunia ini yang Allah Ta'ala tak nak berlaku, Allah tak takdirkan, Allah tak tentukan, tapi berlaku juga. Dan kalaulah ada perkara dalam dunia ni Allah Ta'ala tak jadikan, tak gerakkan, tapi dia gerak sendiri, nescaya lemahlah Allah Ta'ala, terbatallah sifat iradah dan terbatallah sifat kudrat Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala berkehendak tak meliputi, tak semua benda. Ada benda yang tak termasuk dalam iradat Allah, ada benda yang tak termasuk dalam kudrat Allah Ta'ala, dia jadi sendiri. Nescaya itu lebih merendahkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Fahaman seperti itu kan? Jadi itu cara kita menolak fahaman-fahaman sesat ni tuan-tuan. Itu sebab ada orang cuba pertikaikan sifat 20 ini. Kita belajar sifat 20 ini ilmu falsafah, ilmu akal. Ya, memang betul ilmu falsafah, ilmu akal termasuk dalam perbahasan ataupun pelajaran ilmu sifat 20. Tetapi asal sejarahnya bagaimana? Iaitu dua orang pelopor ni, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ketika mereka dua orang imam ini menyusun akidah tauhid berdasarkan Quran hadis, ketika itu ilmu falsafah sedang mekar, sedang meluas. Dan asal ilmu falsafah ni mempercayai bahawasanya Tuhan itu tak wujud. Asal ilmu falsafah tu mengatakan dunia ini terjadi sendiri. Falsafah sains sebenarnya sama dari segi menyatakan ketidakwujudan Tuhan. Maka oleh dua orang imam ini mempelajari ilmu falsafah untuk menolak kepercayaan tak percayakan Tuhan. Dua orang imam ini mempelajari ilmu falsafah ni tadi. Tujuannya apa? Untuk menolak hujah-hujah golongan ahli falsafah yang asal, iaitu tak percayakan Tuhan. Lalu digunakan ilmu akal ini, ilmu falsafah, untuk menolak balik fahaman sesat tersebut. Hal keadaan yang sebenar, ilmu falsafah itu pun Allah Ta'ala juga yang jadikan. Maka dengan ilmu falsafah itu juga dapat menolak fahaman ketidakwujudan Tuhan. Dengan ilmu falsafah itulah dapat dibuktikan Allah itu wujud. Saya pernah sebut sini kan, satu hujah ataupun dalil berkaitan dengan wujudan Allah. Ringkas saya pernah sebut sini, tapi tak apalah, boleh juga sebut sekali lagi. Saya sebut secara ringkas. Kalau satu orang kita bual-bual dengan orang bukan Islam di Malaysia kan, kawan-kawan jiran-jiran yang bukan Islam kan, jadi bual-bual biasa, bukan nak bergaduh. Saya itu suruh bergaduh, tidak. Saya tak suruh bergaduh. Kita belajar bukan nak bergaduh, bukan nak berdebat, tidak. Ini nak mengukuhkan keimanan kita dan menyampaikan dakwah lah secara hikmah kan. Bual-bual biasa lah, jangan tinggi-tinggi suara. Bual-bual katalah dengan orang bukan Islam. Contoh kalau kita tak mulakan kan, kita takut kata menimbulkan isu sensitif dan sebagainya. Andai katalah dia yang mulakan dulu. Contoh you percaya Tuhan? Ya lah. Contoh kan, saya pun dialog itulah. Apa bukti? Contoh kalau dia tanya, kita pun pinjam barang dia. Inilah, pinjam dia punya barang. Apa yang barang berharga? Kunci kereta ke, kunci apa? Kereta BMW kan, pinjam kunci kereta. Pinjam.
Okey, sekarang you tutup mata. Okey, sekarang masa dia tutup mata tu, kita simpan kunci kereta BMW berapa siri, 7 series ke berapa series tu kan, 3 series ke 5 series ke kan, paling tinggi pun 7 series kan, 740, simpan. Okey, buka mata. Okey, sekarang kunci you masa you tutup mata tadi sudah hilang. You ambil lah. Tak ada, memang I ambil. Bila you tutup mata sudah hilang. I pegang tiba-tiba hilang. Mana ada you main-main ni. Pergi balik kan, baru ambil tu 740 pun ambil tu. Jangan main-main tu. Betul, sudah hilang. Dia hilang sendiri. Tak adalah, kalau hilang pun you yang hilangkan lah, you yang pinjam. Mana boleh hilang sendiri? Tak ada, tak boleh percaya, tak boleh diterima akal. Tak adalah macam tu kan. I tak percaya lah, mesti you yang hilang ni, simpan ni. Yang main-main lah, saya sudah mau balik ni. Minta. Okey lah, betul lah, ni adalah ambil. Jadi maknanya you tak percaya lah hilang sendiri. Tak percaya lah, mana boleh hilang sendiri? Mesti ada yang hilangkan. Itu satu poin tu. Dia tak percaya kunci BMW 740 dia tu hilang sendiri. Dia tak akan percaya. Satu sebab mahal lah kan. Yang kedua, kalau benda tak mahal pun dia tak percaya boleh hilang sendiri. Mesti ada yang hilangkan. You lah hilangkan. Dia tak percaya kita kata hilang sendiri. Maknanya kalau satu perkara tu hilang, you kata mesti ada yang hilangkan lah. Yalah, you berkali mau tanya. You nak confirmkan ni. Dia dah boring kan. So, kalau ada satu perkara, benda kecil lah, ni BMW 740 punya kunci. Apa kecil? Ini besar. Kunci kecil lah, kereta besar. Yalah. Kunci pun kalau hilang, you kata mesti ada yang hilangkan. Takkanlah benda yang besar macam dunia ni terjadinya tak ada yang jadikan, tiba-tiba jadi sendiri. Cuba you fikir. Alah, sudahlah, you mau balik. Balik dah lah. Bila balik biarlah dia balik kan. Kat rumah kita fikir, betul lah itu. Haji itu kata betul. Kalau dia nak kebenaran lah kan. Itu salah satu hujah. Benda itu hukum akal lah je. Maksudnya dari segi ilmu falsafah, kalau ada satu perkara yang terjadi atau wujud ataupun hilang, dia benda wujud ni mungkin tak perasan sangat. Dia kalau hilang tu yang orang perasan. Hilangnya sesuatu mesti ada yang hilangkan, tak boleh hilang sendiri. Itu satu formula. Maknanya kalau satu perkara hilang, mesti ada yang hilangkan. Sesuatu yang ada, tiba-tiba mula tak ada kepada ada, mesti ada yang jadikan. Tak boleh jadi sendiri. Itu satu contoh bukti. Sesuatu bumi ni, makhluk dunia ni, mesti ada yang menjadikan. Dan yang menjadikan itu Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala? Sebab Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk, tak serupa dengan makhluk. Itu kena belajar sifat-sifat Allah lah. Tak boleh yang jadikan makhluk tu makhluk juga, tak boleh. Contoh botol air. Mana boleh botol air jadikan botol air? Tak boleh. Makhluk tak boleh jadikan makhluk. Mesti yang jadikan itu kuasanya lebih daripada makhluk. Jadi itulah Allah Ta'ala. Baik. Jadi maknanya ilmu sifat 20 ini tuan-tuan, memang kita belajar dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli ni dalil Quran hadis, dalil akli dalil akal. Itu tujuannya supaya walaupun kita tak berniat nak berhujah atau berdebat dengan orang bukan Islam, sekurang-kurangnya kalau persoalan tentang tauhid datang daripada diri kita atau daripada syaitan, kita dapat membidas, dapat mengukuhkan keimanan. Baik, sama. Jadi simpulannya daripada yang lepas itu, peringkat ta'alluq qudrat yang ke-8, Allah Ta'ala dari segi hakikat tauhid boleh kekalkan ahli syurga dan ahli neraka
dan boleh juga Allah Ta'ala musnahkan, binasakan, matikan seluruh makhluk. Tapi dari segi zahir syariat, Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala kekalkan ahli syurga dan ahli neraka. Dalam kitab Al-Jawharul Mahmud wa Munabbihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan, saya bacakan dekat Masjid Nurul Hidayah, Jalan Tasik, Bandar Seri Alam, setiap Jumaat. Dalam kitab itu ada satu bab hikmah Hari Raya Korban, kelebihan ataupun di sebalik Hari Raya Korban itu apa penafsiran ataupun kaitannya dengan alam akhirat. Iaitu apabila disembelih korban pada Hari Raya Korban, maka ingatlah bahawasanya di akhirat nanti mati akan dijadikan seekor kibas, lalu disembelih kibas tersebut. Maknanya mati sudah tak ada lagi. Sudah mati disembelih. Mati sudah dijadikan seekor kibas, lalu kibas itu disembelih dan tak ada mati lagi. Yang bahagia kekal hingga sampai bila-bila. Sampai bila tu hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Itu pun masuk dalam ilmu pengetahuan Allah. Sifat ilmu Allah Ta'ala. Nafas ahli syurga sampai berapa banyak bilangannya itu pun dalam pengetahuan Allah. Sedangkan nafas ahli syurga tu infinity, tak ada penghujung. Allah Ta'ala tahu. Dan siksaan ahli neraka itu pun sampai bila, berapa banyak siksaannya pun dalam pengetahuan Allah. Itu pun infinity juga. Baik, sambung. Iradat dan keterangannya, masuk bab iradat. Dan kata pengarang kitab Ummul Barahin Imam Sanusi, wal iradatu, artinya berkehendak, iaitu sifat wujudiyah, sifat yang ada. Bila kata ada, maknanya kita boleh lihat Allah Ta'ala yang bersifat iradat. Lihat bukan dengan mata, tetapi dengan seluruh tubuh, ataupun bila kaifiyatin, dengan tiada cara. Termasuk mata lah, melihat dengan seluruh tubuh, termasuk mata, hatta hingga bulu roma pun melihat Allah Ta'ala yang bersifat iradat. Macam mana tu Ustaz? Macam mana ya tak tahu. Saya belum mati lagi. Dah mati, dah masuk alam akhirat, masuk syurga, baru dapat melihat Allah Ta'ala. Yang dapat melihat Allah Ta'ala di dunia siapa? Nabi Muhammad SAW. Lihat secara langsung. Pada malam Isra dan Mi'raj. Mi'raj lah. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari langit dunia ke Sidratul Muntaha. Umatnya Allah Ta'ala kat Sidratul Muntaha? Tidak. Allah Ta'ala bukan di Sidratul Muntaha. Rasulullah dibawa ke Sidratul Muntaha. Tujuan dia bukanlah maknanya Allah Ta'ala itu kat Sidratul Muntaha, tetapi nak menunjukkan ketinggian dan kemuliaan Rasulullah ke atas makhluk yang lain. Malaikat Jibril yang menemani Rasulullah tak dapat naik ke Sidratul Muntaha. Kalau naik, terbakar. Capal Rasulullah dapat naik Sidratul Muntaha. Betapa mulia dan tingginya darjat Rasulullah SAW. Lalu bila bertemu dengan Allah Ta'ala secara langsung, Rasulullah melihat Allah Ta'ala secara langsung. Bila turun ke dunia, sahabat-sahabat pun tanyalah. Curious. Orang Jawa kata curious. Curious tambah excited. Semualah. Ingin tahu. Jadi tanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan Allah Ta'ala? Nak cakap berupa Allah Ta'ala tak patut. Bagaimana Allah Ta'ala? Rasulullah kata tak serupa dengan sesuatu. Jadi tak boleh nak dicontohkan. Tidak bulat, tidak segitiga, tidak lonjong, tidak segi empat, tidak segitiga empat. Ada segitiga empat.
Tak ada, saya saja test. Mendengar ke tak mendengar. Kalau mendengar, 3-4 Ustaz, mendengar lah. Kalau diam, mengganggu, macam tak apa dengar. Jadi tidak semua, tidak. Kenapa tak serupa dengan makhluk? Macam mana nak cerita? Kalau tanya, Ustaz Aidil macam mana? Ustaz Aidil ni nampak muda, tapi tengok janggut macam dah panjang. Macam tu. Boleh dicontohkan. Bagi apa? Boleh dicontohkan. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, tak boleh nak dicontohkan. Jadi sahabat yang tanya direct dengan Rasulullah yang melihat Allah Ta'ala secara direct pun jawapannya tak serupa dengan makhluk. Jadi kenapa pula tanya saya macam mana kan? Jadi tak boleh lah tanya. Tak ada jawapan. Wajib kita yakini sahaja. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib percaya kita boleh melihat, orang yang beriman boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak. Baik. Ada fahaman yang mengatakan mana boleh melihat Allah Ta'ala. Kalau melihat Allah Ta'ala maknanya Allah Ta'ala kat depan. Itu melihat dengan mata. Memang kat depan. Yang kata Ahlus Sunnah wal Jamaah kata boleh melihat Allah Ta'ala bukan dengan mata semata-mata, dengan seluruh tubuh, hatta dengan bulu-bulu roma, ataupun cara lain disebut bila kaifiyatin, dengan tiada cara. Baik, sama iradatu berkehendak, sifat yang wujudiyah, sifat yang ada, yang berdiri dia dengan zat Allah Ta'ala. Iradat ni sifat, bukan zat. Allah Ta'ala tu zat. Zat tu apa? Zat tu bukan zat besi, vitamin tu bukan. Zat Allah yang ini diri Allah. Iradat tu sifat, Allah Ta'ala tu zat, diri. Tak sama iradat dengan Allah Ta'ala, tak sama. Walaupun tak sama, tidak bercerai tanggal. Walaupun tak sama, berbeza, tapi tak bercerai tanggal. Maknanya kalau kita kata sifat iradat ini maknanya menentukan makhluk, yang menentukan nasib makhluk, yang menentukan nasib makhluk ni iradat ke Allah dah. Kita sebut iradat menentukan nasib makhluk tu sebab nak belajar sifat Allah kudrat, menjadikan, mentiadakan tugasnya. Iradat menentukan nasib makhluk, begitu. Hal keadaan yang sebenar, Allah lah yang menjadikan, Allah lah yang menentukan nasib makhluk. Baik. Penting kita tahu tuan-tuan, dan penting kita jaga perkataan kita. Dalam kitab Risalah Tauhid, tuan-tuan orang Johor belajar sekolah agama sebelum tahun 96, itu belajar salah satu kitabnya Risalah Tauhid. Dalam kitab Risalah Tauhid diperingatkan, barang siapa mengatakan, lihatlah apa nama kudrat Allah menjadikan alam ini, haram perkataan ini, berdosa. Kenapa? Sebab membawa keliru, confuse, yang jadikan alam ni sifat kudrat ke Allah Ta'ala, begitu. Hukum haram tersebut kalau yang berkata itu dalam hatinya yang jadikan alam ni Allah Ta'ala lah. Saya sebut kudrat tu maknanya Allah Ta'ala lah yang bersifat kudrat, yang jadikan alam. Itu kalau akidahnya betul, maknanya dia kata Allah yang jadikan alam. Tapi kalau dia kata memang sifat kudrat, bukan Allah, sifat kudrat tu yang jadikan alam, nescaya dia jatuh murtad, kafir. Hati-hati. Orang Melayu, orang tua-tua Melayu dah pesan, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata tak boleh diundur, tak boleh diundur. Kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Jadi jagalah kataan itu, dari segi tauhid. Sebab dalam kitab Tuhfatul Raghibin bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 3 perkara bawa pada murtad. Pertama perbuatan, kedua perkataan, yang ketiga niat. Yang pertama niat, yang kedua perkataan, yang ketiga perbuatan. Perkataan, jaga-jaga, hati-hati. Cakap jangan sebarang cakap, tak? Makan jangan sebarang makan. Makan tak boleh sebarangan.
Saya kemarin kat UKM ambil apa nama ni, pensyarah saya kata makanan ni boleh jadi racun kalau terlebih daripada had. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan masa Isyak cukuplah kadar ni beberapa perkara. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal